Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan segala kepujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini dan bersama-sama kita memperbanyakkan kesyukuran kita, pujian kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama untuk kita dapat memperbaiki amal ibadah, dan juga peluang yang diberikan tambahan kepada kita untuk dapat kita menginsafi dan memohon keampunan atas segala dosa yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan merahmati kita dan menerima atas segala amal yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya kasihi, yang saya muliakan, pada pagi ini insya-Allah saya diminta oleh pihak Muslimat Khatam Quran yang mana untuk menyampaikan berkenaan dengan tajuk amalan yang mengharamkan tubuh seseorang itu daripada disentuh atau disambar api neraka Allah Ta'ala. Kalau ikutkan, ini adalah siri yang kedua, kerana pada siri yang pertama dahulu ada dibahaskan pada kuliah yang lepas. Jadi pada siapa yang ingin ikuti, mungkin boleh kena scroll baliklah dalam Facebook saya ni, berkenaan dengan siri yang pertama yang telah kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan amalan-amalan yang memerdekakan seseorang itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Pertamanya saya mohon maaf kalau line agak perlahan dan tidak berapa baik ya. Minta maaf. Baik, insya-Allah kita akan menyambung semula kepada tajuk yang kita ingin bincangkan ini. Bila kita menyebut tentang amalan-amalan yang memerdekakan daripada api neraka atau yang mengharamkan batang tubuh kita daripada dijilat dan disentuh neraka Allah, ini adalah merupakan suatu amalan yang sangat besar. Kerana kejayaan seseorang itu di dunia ini dan juga di hari akhirat adalah apabila kita berjaya memerdekakan diri kita, bukan memerdekakan daripada nafsu sahaja. Bukan kita nak merdekakan diri kita daripada syaitan dan belenggunya sahaja. Bukan kita nak memerdekakan diri kita daripada teman-teman yang merosakkan kita, masyarakat yang merosakkan kita, ataupun daripada amalan yang merosakkan kita. Tapi termasuk daripadanya juga adalah kita ingin memerdekakan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kejayaan yang hakiki yang mana Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faman zuhziha 'anil
النار وأدخل الجنة فقد فاز. Sesiapa yang Allah Ta'ala hindarkan dan jauhkan ia daripada api neraka dan masukkan dia ke dalam syurga, maka dialah orang yang faz, orang yang telah berjaya, orang yang mendapat kejayaan. Sebab itu, orang yang sebenar-benarnya memiliki kejayaan adalah apabila seseorang itu berjaya untuk menyelamatkan dirinya daripada disentuh api neraka Allah Ta'ala ataupun daripada menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah di antara perkara yang sangat penting yang sama-sama insya-Allah kita akan renungkan sambungan untuk siri kedua amalan-amalan tersebut insya-Allah. Sebahagiannya telah saya jelaskan dalam siri kuliah yang sebelum ini. Baik, kita nak pergi kepada sambungan secara langsung terus ya. Baik, yang amalan yang seterusnya di antara amalan yang memerdekakan atau yang mengharamkan batang tubuh seseorang itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di antara beberapa amalan tersebut yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Iaitu yang disebutkan amalan yang sangat mudah dan sangat ringan, yakni berdoa setiap kali selepas daripada salat fardu. Selepas daripada salat fardu, yakni ataupun setiap hari berdoa agar Allah memberikan kepada kita perlindungan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Setiap hari jangan tinggal minta kepada Allah supaya kita ini diselamatkan daripada neraka Allah. Inilah doa yang paling penting, antara yang terpenting yang kita kena pohon pada Allah setiap hari. Saya percaya kita setiap hari mesti ada hajat yang kita ingin capai. Mesti ada hajat yang kita nak minta pada Allah. Mesti ada urusan-urusan yang kita ingin Allah Ta'ala sempurnakan dalam urusan dunia kita. Tetapi jangan sampai kita alpa. Jangan sampai kita leka dan terlepas pandang untuk minta kepada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah merdekakan diri kita dan keluarga kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ia juga merupakan termasuk sesuatu permintaan yang sangat agung, permintaan yang sangat mulia dan yang paling besar daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Sebab apa? Kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat melepaskan diri kita, memerdekakan diri kita, mengharamkan diri kita daripada neraka Allah Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Disebabkan kerana itu, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Baginda menyatakan, "Ma sa'ala rajulun muslimun Allah walastajara rajulun muslimun Allah minan nari thalathan illa qalatin nar Allahumma ajirhu minni." Apa maksudnya? Nabi SAW menyatakan di sini Nabi recommend, Nabi yang syorkan supaya jangan tinggal minta supaya berlindung daripada neraka. Apa yang Nabi ajar pada kita? Tidaklah seseorang lelaki Muslim, termasuklah perempuan ya, walaupun disebut lelaki, termasuklah wanita, yang berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah melindunginya daripada seksaan neraka Allah sebanyak 3 kali. Paling kurang satu hari 3 kali kena minta doa ini. Kalau 2 kali, 1 kali, takut tak termasuk di dalam konteks hadis ini. Satu hari mesti 3 kali pinta dan mohon pada Allah Ta'ala
supaya Allah Ta'ala selamatkan diri kita daripada disentuh neraka Allah, ataupun menjadi bahan bakaran neraka Allah, ataupun menjadi orang yang akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan bila setiap hari dia doa 3 kali minta berlindung daripada neraka, apa yang akan berlaku ketika kita berdoa itu? Iaitu neraka akan berkata, neraka akan dengar. Kita berdoa minta kepada Allah, tapi Allah bagi neraka itu dengar doa kita. Neraka makhluk Allah yang hidup. Dia bukan seperti api dunia yang kita bayangkan, iaitu api yang mati. Maka oleh kerana itu, neraka ni akan dengar rintihan doa hamba-hamba Allah yang memohon kepadanya, melainkan neraka akan bagi respon. Neraka akan jawab, Allahumma ajirhu minni. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah orang ini daripada siksaan aku. Ya Allah, haramkanlah orang ini daripada apiku, siksaanku. Subhanallah. Bayangkan, kita minta kepada Allah dilindungi daripada neraka, neraka aminkan. Bahkan neraka pula berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah haramkan kita dan selamatkan kita daripada menjadi ahlinya, daripada menjadi bahan bakarannya, daripada menjadi mereka yang diseksa olehnya. Sebab itu, betapa pentingnya hadis ini mengajarkan pada kita, kita bukan sekadar kena minta syurga saja. Ramai orang di luar sana, Ya Allah, masukkanlah daku dalam syurga. Ya Allah, masukkanlah daku dalam syurga. Tapi dia diperdayakan oleh iblis. Dia ditipu oleh syaitan. Syaitan suruh dia minta syurga. Syaitan lupakan dia jangan minta berlindung daripada neraka. Rugi. Syaitan bijak. Syaitan perdayakan manusia. Tak apa, jangan minta berlindung neraka. Minta masuk syurga. Syurga tu penting. Sedangkan ulama' kata, berapa ramai orang yang berada dalam syurga itu, sebelumnya mereka telah dibakar di dalam neraka. Allahu Akbar. Ada orang masuk syurga, tapi sebelum dia masuk syurga, dia masuk neraka dulu. Kenapa dia boleh masuk neraka dulu? Disebabkan kerana dia minta kepada Allah Ta'ala syurga, sehingga syaitan memperdayakan dia. Pengharapannya untuk masuk syurga tu syaitan bagi tinggi, sehingga dia berbuat dosa, dia lalai, dia leka, dia alpa. Syaitan kata, tak apa, kamu dah selalu minta kepada Allah agar Allah masukkan kamu dalam syurga, Tuhan tak akan sia-siakan doa kamu. Dia terlupa untuk minta perlindungan kepada Allah daripada neraka Allah, sehinggakan dia dilupakan akan neraka itu, dan akhirnya dia berbuat beberapa amalan yang memasukkan ia ke dalam neraka. Tak maaf, line saya tak berapa clear. Tak maaf. Baik, kita balik semula tadi. Jadi sebab itu dalam Islam kita ada amar ma'ruf dan kita ada nahi mungkar. Ya? Itu keseimbangan dalam Islam. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat, begitu juga Allah mengajar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun kebaikan, akhirat pun kebaikan. Begitu juga bila kita nak minta kepada Allah syurga, jangan lupa minta kepada Allah berlindung daripada siksaan neraka. Sebab tu bacalah satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Furqan, iaitu doa yang terbaik Allah ajari kita untuk minta berlindung daripada neraka. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, isrif 'anna, jauhkan, hindarkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Sesungguhnya azabnya adalah azab yang sangat berat. Sesungguhnya
neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, itu yang pertama. Setiap hari 3 kali jangan tinggal, mohon pada Allah dihindarkan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan setiap kali lepas subuh, setiap kali lepas maghrib, baca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma astajiruka minan nar. Baca 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib. Ataupun boleh kita baca doa-doa secara umumnya, atau Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma a'tiq raqabati minan nar, ya Allah bebaskanlah batang tengkukku daripada neraka. Atau baca satu doa yang Nabi ajar dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Ibnu Majah dan juga dalam riwayat Ahmad mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ini juga merupakan satu doa yang sangat baik. Baik. Kemudian yang seterusnya, apakah amalan itu? Menjaga salatul fajr wa salatul asar. Jaga terutamanya salat fardu subuh dan salat fardu asar. Ya, semua salat fardu kita dah bincang dalam siri yang pertama. Siapa jaga salat fardu dan berjemaah 40 hari berturut-turut, selamat daripada pembebasan seksaan api neraka dengan amalan itu. Amalan itu memberikan syafaat untuk terselamatnya ia daripada disentuh neraka. Itu untuk 5 solat fardu. Tetapi Nabi SAW memberikan kelebihan yang khusus kepada 2 waktu solat fardu. Pertama, solat fardu subuh. Yang kedua, solat fardu asar. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kerana solat fardu subuh adalah solat yang berat bagi orang munafik. Solat isyak, solat subuh, solat yang berat bagi orang munafik. Ya, sebab solat subuh gelap, solat isyak gelap. Orang munafik dia boleh sorok-sorok tak hadir jemaah. Sebab zaman Nabi dulu bukannya lampu terang benderang di masjid, orang boleh tengok, sahabat boleh mengenal siapa yang hadir, siapa tak hadir. Sebab tu mereka boleh berpura-pura subuh dengan isyak mereka tak datang solat. Tetapi zuhur, asar, maghrib mereka datang. Sebab orang masih boleh nampak. Tetapi ingat, nak buang sifat munafik, jaga solat subuh di awal pagi. Jangan solat subuh lewat. Ya Ustaz, saya solat subuh cuma lambat. Jangan. Nak masuk, nak minta maaf, nak selamatkan diri anda daripada disentuh neraka, anda bangunlah awal pagi, solat subuh di awal pagi. Di awal pagi. Ini kelebihan khusus untuk solat subuh. Bukannya orang solat subuh lagi 5 minit nak syuruk. Tak. Hadis ni bukan cerita tentang hal itu. Hadis ni cerita orang yang solat subuh di awal pagi, di awal waktu. Kenapa? Sebab solat subuh berat bagi orang munafik. Yang kedua, Nabi sebut bukan solat isyak. Sebab solat subuh dah rangkum untuk sifat munafik. Solat asar. Solat asar sangat berat bagi orang fasik. Kenapa asar berat bagi orang fasik? Sebab asar orang-orang sibuk dengan keuntungan perniagaan mereka. Mereka sibuk dengan urusan kerja mereka. Ialah kalau kita tengok, banyak orang balik kerja pun, mereka balik di waktu petang. Sebahagian tu utamakan balik kerja sehingga terlepas solat asar. Sebelum asar dah gerak balik dah. Asar ditunaikan lewat. Sampai ada setengah asar qada, ada setengah asar tak solat pun. Subhanallah. Mereka tak tahu, jahil tentang hadis ini. Sebab itu dalam Quran Allah bersumpah dengan solat asar. Allah sebut dalam surah Baqarah, Hafizu ala salawati was salatil wusta.
Allah kata apa? Hafidhu, peliharalah kamu akan semua solat fardu, wassalatil wusta, terutamanya solat wusta. Solat wusta ni apa? Solat pertengahan. Wusta ni tengah. Tengah antara siang, tengah antara malam, yakni asar. Tengah antara siang, subuh dan zuhur. Tengah antara malam, maghrib dan isya. Allah kata jaga semua solat. Tiba-tiba Allah fokuskan jaga asar. Padahal asar bukankah dah masuk dalam semua waktu solat fardu? Kenapa perlu Allah sebutnya secara khusus? Kerana dia ada kelebihan yang tersendiri. Sebab itu, jangan lewatkan solat asar. Sebab tu kita tengok solat subuh dia ada waktu haram dia, iaitu ketika matahari sedang terbit syuruk. Solat asar ada waktu haram dia, iaitu ketika matahari sedang ghurub, terbenam. Dia ada perhubungan antara satu sama lain. Baik, kita tengok apa Nabi SAW sebut. Dalam hadis riwayat Muslim, baginda bersabda, La yalijan naru ahadan, La yalijan naru ahadun, La yalijan naru ahadun, Salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. La yalijan naru ahadun, Salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Apa maknanya? Tidak akan dijilat, tidak akan disambar, tidak akan disentuh orang-orang yang menjaga salat subuh sebelum terbit matahari dan salat asar sebelum terbenam matahari. Nabi tak kata subuh dan zuhur, subuh dan asar. Nabi kata salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Ulama menafsirkan maknanya subuh tu jangan solat masa time nak syuruk. Asar tu jangan solat masa dekat time nak ghurub. Ada orang solat asar, ya memang belum azan maghrib, tapi dia solat asar lagi 10 minit nak masuk maghrib. Itu waktu ghurub, matahari sedang bergerak untuk terbenam. Ada orang solat subuh lagi 10 minit nak syuruk. Ya, itu masa matahari sedang ingin terbit, dalam perjalanan ingin terbit. Kenapa Allah larang kita? Ulama kata kalau dia semayang pun masih terimalah, tapi itu dipanggil waktu ittirar, waktu kecederaan yang nak tamat waktu solat. Dan kalau boleh, ulama kata tak digalakkan solat pada ketika itu, melainkan kalau dia tertidur, dia jaga-jaga, itu tak apalah. Sebab Nabi kata laisa fin naumi tafrid. Orang yang tertidur itu dimaafkan, tapi bukan yang dah sedar tidur balik. Kenapa ya? Sebab waktu matahari nak terbit dengan matahari nak terbenam, waktu itu adalah merupakan waktu penyembah-penyembah matahari, penyembah-penyembah bulan, penyembah bintang, golongan-golongan kawakib, orang yang sembah alam ni datang untuk hadir untuk solat. Sebab itu Allah larang kita solat masa selepas berakhirnya waktu subuh dan selepas berakhirnya waktu asar. Kerana itu waktu solat orang kafir, itu waktu solat orang musyrik. Kita tak pernah tengok mana-mana agama yang ada selain Islam yang solat sebelum matahari terbit, melainkan orang Islam saja. Tidak ada mana-mana agama sekarang ini, di dunia ini, orang yang solat selepas matahari terbenam, melainkan orang Islam saja. Orang kafir, solat mereka selepas matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Jadi sebab itu, solat subuh dan asar, solat yang melambangkan ketauhidan, keesaan kita kepada Allah. Kerana kita nak buktikan Allah Ta'ala saja Tuhan yang layak untuk diibadahi, dan tidak ada Tuhan selainnya yang layak untuk disembah. Ini rahsia dia. Sebab itu kelebihan dia, Nabi janjikan, Allah janjikan, dia sangat besar. Dan solat asar ni kita tengoklah ramai orang kalau yang baru lepas berniaga, nak masuk maghrib, nak tutup niaga, masa itulah nak kira duit berapa banyak untung. Orang yang di bazar Ramadan, masa dah azan maghrib, orang sudah balik buka puasa, masa tu nak kira untung. Solat asar belum tentu lagi. Bukan saya kata semua peniaga bazar macam tu, jangan terasa pula. Maksud saya sebahagiannya, atau adalah di kalangan bukan peniaga bazar saja. Peniaga siapa-siapa pun, orang yang kerja ke, atau orang yang jenis malas nak semayang ke, dan sebagainya, mereka suka mengabaikan waktu asar.
Kalau waktu subuh tu memang kita fahamlah awal pagi sangat. Nombor dua, kenapa Nabi suruh jaga subuh dengan asar ni? Sebab dia adalah waktu beralihnya tulisan buku catatan amal kita. Permulaan rekod dan penutup rekod. Subuh start mula malaikat catat, asar start malaikat tutup. Ya, malaikat bersilih ganti. Jadi nak rekod kita buku catatan amal tu baik pembukanya, baik penutupnya. Baik. Kemudian hadirin yang saya muliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi amalan yang seterusnya yang memerdekakan diri kita daripada sentuh api neraka, iaitu puasa. Rajinlah berpuasa sunat. Ya, puasa sunat. Puasa ni ada banyak pilihan yang Allah beri. Jangan bergantung pada puasa Ramadan saja, kerana itu memang menjadi suatu kewajipan. Tapi untuk puasa tambahan, nawafil, yang sunat ni, seperti puasa-puasa yang Nabi sangat tuntut daripada puasa sunat kepada kita. Saya boleh bahagikan puasa ini kepada 3 pembahagian. Kalau boleh, daripada 3 jenis kategori puasa ni kita pernah buat. Yang pertama, yang disebut sebagai puasa yang termasuk dalam mafrudat. Puasa yang memang dia obligation, dia memang wajib, tak dapat tidak kena buat, yang ni puasa bulan Ramadan. Siapa yang first ni pun tak puasa, Ramadan pun kantoi, Ramadan pun tak puasa, yang dua lagi tak usah haraplah. Kerana yang Ramadan itu dengan berkat bulannya, berkat waktunya, berkat harinya, berkat turunnya Quran pun dia tak puasa, yang lain jangan tak usah katalah. Ini yang pertama, dia kena jaga sungguh ni. Kalau dia ada macam wanita yang uzur, dia kena qada jaga ni. Jangan sambil lewa qada lambat-lambat. Memanglah ulama benarkan, tapi janganlah lambat tu sampai memandang remeh sampai masuk Ramadan seterusnya. Kita tak rasa hutang kita dengan Tuhan tu penting. Kalau orang hutang dengan kita, tiba-tiba orang tu tak bayar, bukankah kita marah? Sedangkan dia ada kemampuan nak bayar hutang kita. Macam itulah kita hutang dengan Allah. Kita ada kemampuan nak bayar, tiba-tiba kita tak bayar. Bukankah ini tidak adil pada Tuhan? Sedangkan Allah selalu duk bagi kita nikmat, kita jadi kaya, hutang Allah kita tak nak bayar. Peliknya manusia ni. Jadi sebab itu jangan. Ya, memang ulama kata, ada setengah kata kena segerakan, ada setengah kata boleh lambatkan jika dia nak cari waktu-waktu bulan yang digalakkan berpuasa, macam Rejab, Syaban kan. Tetapi janganlah sampai dia meremehkan sampai lepas Ramadan yang seterusnya. Oh tak apa, nanti boleh bayar fidyah. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan soal mampu tak mampu, soal orang yang tidak ada nilai syukur dan rasa malu kepada Tuhan. Ya. Jadi saya minta sangat-sangat, orang perempuan, orang lelaki yang pernah sakit tak boleh puasa Ramadan, qada dengan cepat. Jangan suka tangguh-tangguh. Syaitan akan ambil peluang kalau kita bertangguh. Baik. Kemudian, yang kedua, iaitu jenis puasa yang bukan fardu, tetapi dia panggil puasa ikhtiarat. Puasa pilihan. Puasa pilihan ni puasa macam mana? Puasa yang Allah pilih dia sebagai hari-hari tertentu untuk kita puasa. Kita tak boleh puasa melainkan hari itu saja. Ini pun kena buat. Seperti puasa apa? Seperti puasa Ashura, setahun sekali je, 10 Muharram. Dia tak ada setahun 2 kali, setahun 3 kali, tak ada. Setahun sekali saja, Ashura. Jangan tinggal setahun sekali ni. 10 Muharram ni kena puasa, kerana Nabi tidak meninggalkannya. Termasuklah Tasu'a, 9 Muharram, Ashura, 10 Muharram. Kalau 9 tak boleh puasa, 10 dan 11. Ya. Setengah riwayat kata 10, 11 dan 12. Itu ada riwayat Ahmad ada menyebutkan. Demikian dalam hadis riwayat Ahmad. Baik, itu yang pertama. Yang penting Ashura tu jangan tinggal lah. Yang nak kapitkan dia tu, kalau buat lebih baik. Sebab peluang dia setahun sekali je. Kita tak boleh puasa hari lain. Kalau kita buat Tasu'a tu lagi afdal lah. Yang kedua, puasa ikhtiarat ini yang kita kena jaga ni. Kita tak hanya setahun sekali je Allah Ta'ala bagi peluang ni.
puasa Arafah, yang Nabi sebut hari yang paling banyak Allah merdekakan hamba-Nya daripada neraka. Lebih banyak daripada jumlah orang yang pergi haji, berwukuf di Arafah itu. Subhanallah. Tiba-tiba kita tak puasa hari itu. Hari itu Allah nak bagi anugerah. Cuba kita kalau dapat anugerah pekerja cemerlang. Bukan main lagi kita. Pakai cantik, beli pakaian baru dan sebagainya. Sebab apa? Seronok banggalah. Ini hari Allah nak bagi anugerah, dia pula tak puasa. La haula wala quwwata illa billah. Hari Arafah, melainkan sakit. Kalau sakit tak apa, boleh qada. Ulama boleh benarkan qada. Hari Arafah tu dia sakit, Ustaz. Boleh tak saya qada hari lain? Boleh, niat Arafah. Tak ada masalah. Dapat pahala yang sama insya-Allah. Ya. Ini setahun sekali je boleh buat ni. Puasa ikhtiarat. Ashura, Arafah. Kemudian yang ketiga, apa dia lagi? Puasa yang kita setahun sekali saja boleh buat ni. 6 hari di bulan Syawal. Ini pun jangan tinggal. Syawal sekali je, walaupun kita beraya 2 bulan. Tapi boleh nak puasa tu 6 hari tu setahun sekali saja. Tak boleh puasa bulan-bulan yang lain. Sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Bukan nak kata pahala puasa setahun tu, tapi nak katakan pembebasan, diharamkan daripada sentuh neraka itu. Ini 6 hari Syawal nak puasa pun berat, ya Allah. Sampai habis Syawal lah tak puasa. Ada setengah tu tinggal sehari lagi nak habis Syawal, tak sempat habis ke 6 hari. Walaupun ada ulama benarkan puasa di bulan Zulqa'dah. Ya, tapi biarlah dia tu ada keuzuran yang menghalang dia puasa Syawal. Ni tak ada keuzuran, tiba-tiba nak puasa Zulqa'dah, tak boleh. Ya, jadi sebab kerana itu jagalah puasa-puasa ikhtiarat ini. Ashura, kemudian Arafah, dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat, iaitu puasa pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Kalau tak boleh puasa direct 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah, puasalah beberapa hari antara 10 yang terawal di bulan Zulhijjah itu. Yang Nabi sebut tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala melebihi daripada orang yang mengerjakan amal soleh di 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah. Puasa, ambil kelebihan itu. Ya, puasa di bulan Zulhijjah. Kalau siapa nak tambah lepas yang keempat ni, bolehlah pergi kepada yang kelima, puasa ikhtiarat, puasa beberapa hari di bulan Rajab. Kerana bulan Rajab termasuk bulan haram. Puasa beberapa hari di bulan Sya'ban. Kerana Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian puasa beberapa hari di bulan Zulqa'dah. Puasa beberapa hari di bulan Zulhijjah. Ini sebagai penutupnya. Ini pilihan. Tapi yang utamanya tadi jangan tinggal. Ashura, Arafah, 6 hari Syawal, kemudian 10 hari terawal Zulhijjah. Nombor 5 ni tak semesti. Kalau siapa nak puasa penuh boleh. Tapi kalau siapa tak mampu, puasa beberapa hari pun tak apa dalam bulan haram. Baik, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, puasa jenis ketiga ni dipanggil sebagai puasa al-wasi'at. Al-muwasi'at, puasa yang beri keluasan, kelapangan. Ya, iaitu seperti kita puasa Isnin dan Khamis. Isnin, Khamis. 1. Nombor 2, iaitu seperti kita berpuasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Itu pilihan kedua. Ataupun pilihan ketiga, yang Nabi galakkan jangan tinggal. Nabi pesan ke Abu Dhar, Nabi pesan ke Abu Hurairah, iaitu puasa hari putih sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Iaitu yang disebut sebagai bulan 13, 14 dan 15 Hijriah. 13, 14 dan 15 Hijriah. Ikut hijrah. Kalau tak mampu juga, 3 hari dalam sebulan. Bukan hari putih. Tapi pilih 3 hari, mana-mana hari dalam sebulan, yang tu pun diberikan pahala juga.
seperti hari putih. Kalau dia tak mampu direct terus, dia tak mampu untuk kita panggil berterusan 13, 14, 15 kerana dia sakit ke ataupun ada halangan kenduri dan sebagainya, dia boleh puasa 3 hari dalam sebulan, yang mana Nabi sebut puasa hari putih itu juga adalah puasa yang seperti dapat pahala setahun. Bukan itu isunya. Isunya Nabi sebut di dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, baginda menyatakan as-sawmu junnatun yastajinu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah merupakan suatu perisai, baju perisai, protector, yang melindungi hamba seseorang itu daripada neraka. Bahkan dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi bersabda, man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajahahu minan nar 70 kharifa. Nabi bersabda, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah dengan ikhlas. Ni siapa yang berpuasa di jalan Allah, iaitu dia berpuasa dengan ikhlas. Dengan ikhlas pada Allah, Allah akan haramkan wajahnya daripada bahang neraka Allah, sambaran neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan di hari akhirat. 70 tahun akhirat, jangan bayangkan berapa tahun dunia, sangat lama. Baik. Itu antara amalan. Jadi sebab tu pilih tiga jenis kategori puasa ni yang saya sebutkan tadi. Jadikan ada di antaranya, di antara dua yang terakhir tadi yang kita pernah buat. Yang Ramadan tu of course lah. Yang dua tadi tu, mesti ada di antaranya kita pernah buat. Jangan tak pernah buat langsung sepanjang hayat. Jangan. Sebab kita tak tahu baju perisai yang kita pakai bulan Ramadan ni ada lompong ke tidak. Kalau kita berpada pada yang wajib tu saja, mungkin ada lubang sebab cacat celanya, api boleh masuk. Tapi kalau kita puasa sunat yang tambahan tadi, dia akan melengkapkan dan menutup lubang-lubang baju perisai kita daripada sambaran api neraka Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Baik. Kemudian hadirin yang saya muliakan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian apakah lagi amalan yang lain yang menyelamatkan kita daripada mendapat sambaran api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu? Iaitu doa usyahadah. Namanya adalah doa usyahadah, membaca doa syahadah. Agak-agak ada tak yang menonton pada pagi ini yang menghafal doa syahadah? Ramai orang kita tak tahu doa syahadah ini. Doa ini dinamakan doa syahadah kerana doa persaksian. Setiap hari kita mempersaksikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Ini disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim. Doa syahadah ni kena baca setiap kali lepas subuh dan setiap kali lepas daripada maghrib, asar, yumsi, petang, asar lah. Lepas daripada subuh dan lepas daripada asar, 4 kali. 4 kali lepas subuh, 4 kali lepas asar. Saya minta tolong hafal doa ini. Saya akan ulang insya-Allah dan boleh ikut saya bersama-sama. Allahumma inni ushhiduka. Allahumma inni ushhiduka. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalataka arshika wa ushhidu, minta maaf, wa ushhidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ard wa ushhidu man fis samawati wa man fil ard annaka antallah
annaka antallah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Wahdaka la syarika laka. Wahdaka la syarika laka. Wa ashhadu, minta maaf, wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Okey, perhatikan apa Nabi sebut. Wa man qalaha marratain, minta maaf, man qalaha marrah a'taqallahu thuluthahu minan nar. Wa man qalaha marratain a'taqallahu thuluthaihi minan nar. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu kullahu minan nar. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut, siapa yang baca doa tadi sekali, tadi kita baca sekali kan, Allah merdekakan 1/3 daripada badan dia tak boleh sentuh neraka. Siapa baca 2 kali, 2/3 daripada tubuh dia tak boleh sentuh neraka. Siapa baca 3 kali, seluruh batang tubuhnya takkan disentuh api neraka. Allah haramkan neraka sentuh dia. Sama-sama sekali lagi, saya pun baru nak hafal. Allahumma inni ushiduka, minta maaf. Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushidu man fis samawati wa man fil ardi annaka antallaha alladhi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. InsyaAllah sama-sama lah kita hafal apa makna dia. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mempersaksikan Engkaulah Tuhanku. Naik saksi Allah lah Tuhan. Dan aku mempersaksikan, mengimani para malaikatmu dan malaikat yang memikul arasmu. Dan aku menyaksikan segala kejadian di langit dan kejadian di bumi ini, mempersaksikan sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Esa. Tidak ada Tuhan yang dilayak disembah melainkan Dikau. Engkaulah Esa, tiada sekutu bagi kamu. Dan aku menyaksikan Nabi Muhammad hamba-Mu dan pesuruh-Mu. Setiap hari kita kena perbaharui syahadah kita dengan baca doa syahadah setiap kali lepas subuh dan juga lepas asar. Ya. Jadi kalau kita baca 3 kali, batang tubuh kita diharamkan daripada neraka Allah untuk menyentuhnya. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi amalan yang seterusnya, iaitu husnu tarbiyatu thalatha banatin, iaitu amalan memperelokkan pendidikan kepada 3 orang anak perempuan. Allahu Akbar. Untunglah pada hadirin hadirat yang memiliki anak-anak perempuan, ya. Jika Allah rezekikan anak perempuan, anggaplah anak perempuan itu sebagai satu hadiah kurniaan Allah yang sangat bernilai. Dengan kita memahami, jika kita berjaya mendidiknya sehinggalah dia bergelar isteri, bergelar ibu, dengan jayanya, maka kita telah mendapat jaminan daripada Allah, pembebasan daripada api neraka. Ini bukan saya cakap, tetapi Nabi SAW yang kata. Tapi janganlah amalan yang lain dia tak buat pula sebab dia kata dia dah bebas dah. Tidak. Maknanya seluruh amalan kita kena buat. Cuma ini adalah amalan yang special, yang Allah Ta'ala beri secara khusus kelebihannya, ya. Baik, sama-sama kita lihat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, menyatakan, laisa ahadun min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin
fayuhsinu ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar. Yang bermaksud, tidak ada seorang pun daripada umatku, kata Nabi SAW, yang telah membesarkan, memberi nafkah, menanggung 3 orang anak perempuan atau 3 orang adik-beradik perempuannya, lalu dia membuat kebaikan pada mereka dan memperelokkan hubungan dengan mereka, dan melainkan mereka, wanita-wanita itu, anak perempuan di 3 orang tadi dan juga adik-beradik perempuan di 3 orang tadi, akan menjadi asbab penghijab, penghalang baginya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, kita tengok masyarakat orang Arab dulu, mereka benci anak perempuan, mereka bunuh anak perempuan. Demikian juga wanita dewasa, adik-beradik mereka, mereka tindas, hak pusaka mereka tak bagi. Kemudian mereka memaksa adik-beradik perempuan mereka melacurkan diri. Ini disebut dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam Quran ada disebut, ya, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in taradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya. Allah Ta'ala kata, jangan paksa perempuan-perempuan kamu untuk mereka membuat pelacuran. Ini kejahilan. Islam datang, Islam angkat kedudukan wanita lebih daripada kedudukan orang lelaki. Ya, tapi orang lelaki ada kelebihan dia tersendirilah. Bukan nak kata orang perempuan lebih daripada orang lelaki. Kedua-duanya Islam angkat, tapi masing-masing ada kelebihan dia. Tetapi antara kelebihannya, bela anak perempuan ni, pahala dia tu, pahala kita bela dia tu, besarkan dia, bagi pendidikan kat dia, cerita tentang dia aurat, cerita tentang dia pergaulan, batas pergaulan, cerita tentang dia tanggungjawab ibu, cerita pada dia tentang tanggungjawab sebagai seorang isteri, apa dia, apa kita didik dia. Dia besar, dia dapat jadi isteri yang baik untuk suami dia, dia dapat jadi ibu yang baik pada anak dia. Ibu dan ayah yang seperti ini, anda bertuah, anda termasuk di antara mereka dalam senarai yang layak terhindar daripada api neraka. Allah, saya cukup cemburu sebab saya tak ada anak perempuan. Ya, jadi siapa yang ada anak perempuan, hargailah. Kerana anda nampak daripada diri mereka itu bagaimana anda dapat diselamatkan daripada neraka Allah. Ya betul, belanja anak perempuan lebih banyak daripada belanja anak lelaki. Pakaian dia, itu ini dia, apa dia, perhiasan dia, ya banyak perbelanjaan. Tapi janganlah kita mengeluh banyak belanja itu ini, kerana kita tak tahu setiap apa yang kita keluar tu, dia menjadi di hari akhirat sebagai asbab untuk neraka Allah terhalang daripada satu dinding yang sedang menebal untuk mencegah kita daripada disambar api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ustaz, saya tak ada anak perempuan, Ustaz. Tengok hadis tadi, Nabi cakap apa? Tak ada anak perempuan, tak apa, Allah Maha mengetahui. Cari adik-beradik perempuan kamu. Takkan kamu tak ada adik-beradik perempuan? Ya, adik-beradik perempuan ada. Ditegur adik-beradik perempuan, berbuat baik kepada dia. Ustaz, adik-beradik perempuan pun tak ada, Ustaz, semua lelaki. Ulama kata qiyas kepada, iaitu perempuan yang mahram dengan kita. Contoh anak saudara perempuan, takkan tak ada anak saudara perempuan? Mana anak saudara kita yang perempuan, takkan tak ada? Contohnya anak abang kita ada yang perempuan, anak adik kita ada yang perempuan. Ambil mereka ini, jaga mereka seperti anak kita. Subhanallah. Ini satu kelebihan yang sangat besar. Tapi banyak orang kita, anak saudara dia yang perempuan pun dia buat tak tahu je, dia buat tak peduli je. Apatah lagi anak adik-beradik dia yang perempuan pun dia buat tak peduli saja. Maka ini orang yang gagal kerana dia jahil terhadap hadis Nabi SAW ini. Ya, dia lepaskan peluang, dia patut boleh selamat daripada neraka, dia tak ambil peluang itu. Ini orang yang malang. Balik ke akhirat, dia tengok orang yang ada kawan-kawan dia ada anak perempuan selamat, dia menyesal pada hari akhirat. Kerana dia tengok anak perempuan dia dah jadi apa dah. Ya, dah jadi penyumbang kepada zina, menjadi penyumbang kepada
simbol kepada seks, menjadi penyumbang kepada kemaksiatan, dia rugi. Patutnya anak perempuan tu boleh bawa dia masuk syurga, haram neraka. Sebaliknya pula yang akan berlaku. Wal'iyadzubillah. Baik. Seterusnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya bacakan hadis kedua. Man kana lahu thalatha banat fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Nabi sebut, ya, jika kalian Allah beri 3 orang anak perempuan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau seorang boleh tak? Seorang pun tak apa. Cuma kalau 3 ni lagi susah lah, Nabi nak kata. Ada setengah riwayat lain kata kalau seorang ya Rasulullah, Nabi kata seorang pun tak apa. Tapi Nabi nak sebut 3 ni sebab 3 lagi mencabar. Ya, Nabi kata siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dia sabarlah nak didik anak perempuan ni, ya Allah, ya, sabar. Kemudian beri makan yang halal, beri minum yang halal, berikan pakaian yang halal yang menutup aurat, ya, dengan jiddatihi, dengan kesungguhannya, melainkan pahala dia sabar tadi, pahala dia beri makan dan minum tadi, pahala pakaian dia belanjakan, pahala pendidikan yang dia ajarkan, pahala nak bagi anak perempuan dia kahwin dengan siapa, ini pun akan menjadi penghijab dia neraka. Jangan sembrono serah anak perempuan kita kat laki tak tentu hala. Jangan. Ya. Sebab dia termasuk tanggungjawab. Selagi mana kita wali, kita bertanggungjawab pada dia. Dia nak kahwin dengan siapa, kita tengok sesuai, sekufu, dapat membimbing. Dan kita tak nak anak kita yang kita dah didik baik-baik tu jadi rosak anak perempuan kita, ya. Kita serahkan dia dengan baik, Allah, kita rasa lega. Sebab apa? Bila anak perempuan kita dah berada di tangan suami dia, kita telah pun berjaya. Dan jika kita benar-benar berjaya mendidiknya, kita dah masuk dalam golongan yang bebas daripada api neraka. Sebelum kita mati lagi, kita dah masuk dalam senarai orang itu. Bukan nak kena tunggu hari akhirat baru masuk dalam senarai. Elok saja dia akad nikah, maka kita dah masuk dalam senarai itu. Masya Allah. Ya? Baik. Itu antara amalan yang seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak tengok antara amalan yang lain yang memerdekakan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu as-sabru ala faqdil walad. Yang seterusnya yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang bersabar atas kematian dan kehilangan anak. Kematian dan kehilangan anak. Ya. Yang mana dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-naru illa tahillatal qasam. Ya. Maknanya nak menunjukkan bahawasanya Nabi bersabda, tidaklah ada salah seorang daripada orang Islam yang Allah telah matikan baginya 3 orang anak dia. Nabi tak sebut anak laki ke anak perempuan. Anak laki pun masuk, anak perempuan pun masuk. Anak angkat tak masuk, ya. Anak kandung dia, laki atau perempuan, Allah matikan anak dia. Tapi ingat, ya, yang mati ini setelah ditiupkan roh dalam kandungan ke, selepas bersalin ke, yang penting sudah ditiupkan roh. Maknanya 4 bulan dan ke atas. 4 bulan ke atas, keguguran, ya, miscarriage, maknanya keguguran dia, keguguran anak itu. Maka pada ketika itu, anak tadi itu sama ada 3 orang. Ada sahabat wanita tanya, ya Rasulullah, kalau seorang dia anak dia gugur, Nabi kata seorang pun masuk juga. Melainkan anak itu akan bangun di hari akhirat dan mengharamkan ibunya daripada disentuh api neraka, seperti mana tahillatal qasam, seperti mana seseorang itu berjanji, bersumpah dan tidak akan terungkai sumpahnya itu. Maknanya nak menunjukkan pada kita, siapa ibu-ibu, akak-akak yang menonton, yang mendengar, yang bersabar, termasuk ayah. Ayah pun sabar juga atas kehilangan anak. Tapi yang lebih peritnya ibu, kerana dia dalam keadaan sabar, mengandung lagi, kemudian meninggal pula anak dengan dia dah rasa penat dalam menghamilkan atau mengandungkan anak dia.
dia sabar, dia redha dengan hal itu, melainkan balik ke akhirat. Setengah hadis yang lain disebutkan anaknya itu akan datang pada hari akhirat dalam keadaan tali perutnya, dia pegang tali perut dia dan dia cari ibu empunya kepada tali perut itu. Tali perut yang bersambung pada perutnya tadi, untuk mencari ibunya, untuk dibawa ibunya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara beberapa amalan dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang telah diuji dengan kematian anak. Dan ulama' kata kematian anak dekat sini perkataan al-walad. Al-walad biasanya merujuk kepada anak kecil, ya. Jangan kita faham anak kita dah umur 40 meninggal, itu tak masuk. Anak yang di bawah umur aqil baligh. Sebab perkataan al-walad ni merujuk kepada anak yang berusia kecil. Maknanya yang bawah 15 tahun ke bawah, ya, atau sebelum aqil baligh. Maka anak mereka yang mendapat ujian kematian anak sekecil ini, maka dia akan mendapat pembebasan daripada api neraka. Tapi saya pelik, ya, kita dengar berita mutakhir ini, ibu kandung sendiri bunuh anak dia. Allahu Akbar. Padahal kalau anak tu mati kerana sakitnya, dia dapat selamat daripada api neraka. Tapi sedihnya, anak tu boleh menyelamatkan dia daripada api neraka, tapi anak itulah yang dibunuh oleh ibu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dah tarik kerahmatan, kasih sayang dalam jiwa manusia pada akhir zaman ini. Ingat, para ulama' mengatakan antara tanda-tanda seseorang itu tidak mendapat rahmat Allah apabila Allah mencabut rahmat di dalam hati dia. Kerana dalam hadis Nabi menyebutkan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kalau kamu ada perasaan kasih dan mengasihani, cinta kepada makhluk Allah di dunia ini, itu maknanya kamu mendapat rahmat daripada makhluk yang berada di langit. Tapi kalau kita dengan anak kita pun tak ada sifat belas kasihan, dengan hayawan pun tak ada, dengan pokok-pokok pun tak ada, dengan alam sekitar pun tak ada, maknanya itu isyarat yang paling jelas yang Allah telah mengangkat dan mengharamkan rahmatnya kepada kita. Ya? Baik. Kemudian yang seterusnya, hadirin yang saya muliakan, antara orang yang terhindar daripada sentuhan api neraka Allah di hari akhirat kelak, siapakah lagi mereka itu? Siapakah lagi mereka itu? Iaitu hari Arafah. Orang yang berbuat amalan pada hari Arafah atau yang memohon agar Allah membebaskan dia daripada api neraka pada hari Arafah, termasuklah orang-orang yang pergi buat haji, yang berdoa minta berlindung daripada api neraka. Ini dalam riwayat Aisyah, ya. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktharu min ayya'tiqallahu azza wa jalla ayya'tiqallahu azza wa jalla fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah wa innahu la yadnu azza wa jalla thumma yubahiya bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Sebab itu, siapa yang masuk dalam golongan yang dapat pembebasan api neraka ni? Orang yang pada hari Arafah berdoa supaya Allah bebaskan dia daripada neraka, lindung dia daripada neraka. Sama ada orang yang pergi haji, orang yang tak pergi haji, dia baca doa tu. Sebab dalam riwayat lain sebut, wa khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Suatu hari Arafah, tolonglah banyakkan berdoa. Jangan tunggu doa pada waktu wukuf saja. Sepanjang hari Arafah tu doa. Bermula daripada malam Arafah. Maknanya esok 9 Zulhijjah, malam tu, maghrib tu, dah start doa dah. Doa. Orang kita dia tunggu waktu wukuf dia. Dah. Wukuf tu lain lah, itu tambahan. Doalah juga. Tapi sepanjang hari Arafah itu adalah sebaik-baik doa. Dan doa apakah yang paling terbaik pada hari Arafah? Ni kita nak masuk hari Arafah nantilah. Lambat lagi lah. Tapi sebagai peringatan. Sebab Nabi kata, hari Arafah hari paling banyak Allah delete-kan nama senarai ahli neraka. Kita sekarang ni tak tahu nama kita ada tak dalam senarai ahli neraka. Allah suruh malaikat buang, delete nama ni.
Aku dah merdekakan mereka daripada api neraka. Kita tak tahu nama kita barangkali tersenarai. Wal'iyadzubillah. Sebab itu hari Arafah, Nabi kata, paling ramai Allah merdekakan mereka daripada api neraka. Dan Allah sangat dekat dengan hamba-Nya pada hari itu, terutama orang yang sedang berwukuf. Dan Allah berbangga dengan orang yang sedang berwukuf itu. Tapi Allah juga berbangga dengan kita yang berdoa pada ketika itu. Sebab itu, pada hari Arafah, bacalah doa, Allahumma a'tiq raqabati wa nafsi minan nar. Ya Allah, bebaskanlah batang tengkukku dan jiwaku daripada api neraka. Atau baca saja doa, Allahumma ajini minan nar. Itu adalah waktu itu adalah waktu yang tepat dengan waktu Allah nak selamatkan, nak merdekakan hamba-Nya daripada api neraka. Allah nak pilih siapa yang Allah nak merdekakan daripada api neraka. Kita doa pada ketika itu, mustajab sebaik-baik doa pada waktu itu. Barangkali insya-Allah nama kita terpilih antara yang disenaraikan untuk dipilih sebagai mereka yang terselamat daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, itu adalah pada hari Arafah. Baik, yang seterusnya, amalan yang seterusnya, apakah lagi yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah sebagai penutupnya? Iaitu sesiapa yang menjaga aib saudaranya jika ia tahu ia merupakan suatu fitnah, dia tak sebarkan. Ini yang kaki-kaki gosip, kaki-kaki viral, kaki-kaki yang tak suka tabayun, cek dulu berita, yang suka main share, yang suka main komen, yang suka apa dia lagi, yang suka main tibai saja, tibayun. Ini hati-hati. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad, man dhabba an irdi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay ya'tiqahu minan nar. Nabi bersabda, sesiapa yang menolak, setengah riwayat kata man radda, dalam ayat hadis ni sebut man dhabba, siapa yang menolak daripada mengaibkan saudaranya atau menolak daripada orang lain mengaibkan saudaranya dengan umpatan atau fitnah. Dia tahu benda tu, cerita tu tak betul. Kita tengah duduk, datang satu orang cerita, Fulan bin Fulan gini-gini. Kita kenal kawan kita ni cerita tak betul ni. Tapi kita buat diam je. Kita termasuk di kalangan orang yang mendapat dosa mengumpat atau dosa fitnah. Kerana kita beri sumbangan untuk mendengarnya. Walaupun kita tak kongsi, tapi kita memberi sumbangan untuk mengiyakan fitnah itu. Ataupun kita sendiri menolak diri kita daripada jangan membuka aib saudara kita, ya, yang mana dia melakukan dosa, tapi dia buat dosa tu tertutup. Kita kena pergi, apa tugas kita? Pergi jumpa dia, nasihat dia, bimbing dia, perbetulkan dia. Bukan kita rakam video, bukan kita cerita kat orang. Melainkan, biar saya habiskan melainkan jika kemungkaran yang dia buat itu memberikan mudarat pada orang awam, yang tu kita boleh bongkarkan aib dia. Sebab aib dia bukan kepada, sebab dia punya dosa dia bukan kepada dia saja, tetapi kepada membabitkan orang lain. Contoh, kita tengok satu orang, dia buang racun ke dalam air sungai. Kita boleh rekod, kita sebarkan pada pihak berkuasa atau serahkan pada pihak berkuasa sebagai bukti. Boleh. Itu tak dikira mengumpat dan tak dikira membuka aib dan memfitnah, sebab dia memang nyata. Dia buat mungkar itu. Nombor dua, mungkar tu memudaratkan ramai orang. Nanti orang minum air tu, orang guna air tu, mati orang. Yang ni boleh. Yang tak boleh, dia duduk seorang-seorang, dia tak semayang. Dia duduk rumah seorang-seorang, dia tak semayang. Kita nasihat dia, kenapa tak semayang? Malah kita pun rekod, buat post kat viral, dia ni tak semayang, ya. Jadi maki dia ramai-ramai. Kan, contohlah kan. Ataupun biar orang tahu yang dia ni tak semayang. Ini tak boleh, sebab dia membabitkan dosanya dengan Allah Ta'ala yang tak memberi mudarat pada orang lain. Melainkan kalau dia kata jangan semayang, dia paksa anak dia, kau jangan semayang, kamu jangan semayang, ya. Seorang ayah paksa. Yang ni kita kena cegah, yang ni kita boleh viralkan.
Sebab dosa dia bukan membabitkan dia kena tanggung azab tu sendiri. Dia paksa orang jangan sembahyang. Nanti dia halang orang buat kebaikan. Yang ni lain. Sebab tu kita kena bezakan, ya. Kena bezakan. Maksud dalam konteks hadis ni, orang tu aib. Aib yang diri dia sendiri, kita pergi buka, kita pergi sebarkan. Kita nak orang tahu supaya maruah dia tercemar, minta maaf. Kemudian orang mengaibkan dia. Dan akhirnya dia semakin jauh daripada ingin bertaubat, ingin berubah. Sebab tu Nabi kata, la tattabi'u awratin nas wa in kunta dhalik kitta an tufsiduhum atau kama qala. Nabi SAW menyatakan, jangan kamu suka mengintai-ngintai aib orang dan membuka aib mereka. Jika kamu jenis suka orang yang mencari kesalahan orang, kamu sebenarnya telah merosakkan orang itu. Maknanya bila kita sengaja buka aib orang, orang tu lama-kelamaan dia rasa macam, tak apalah, orang pun dah tahu aku ni jahat kan. Dah orang pun duk viral jahat aku, tak apalah, baik aku jadi jahat je terus. Kita dah merosakkan dia. Ada setengah riwayat yang lain, kita sebenarnya kamu telah merosakkan diri kamu sendiri, Nabi kata. Maknanya kita telah rosakkan diri kita dengan kita membuka aib orang. Allah akan buka balik aib kita supaya orang tahu kesalahan kita. Sedangkan dalam Islam, Nabi sebut, man satara musliman satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa tutup aib orang lain, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di hari akhirat. Ini satu benda. Balik pada hadis tadi, Nabi kata, siapa yang menolak daripada orang mengumpat, kita cegah, jangan mengumpat, ya. Cek dulu berita tu betul ke tak betul. Jangan fitnah. Ya. Kalau benda tu benar sekalipun tapi membabitkan peribadi, jangan cerita kat ni. Saya tak nak dengar. Kita halang dia. Tapi kalau membabitkan mungkar tu, berlaku bahaya mudarat juga pada kita semua, yang tu kita boleh bincang. Sebab ada beberapa perkara yang agama benarkan kita mengumpat. Ada 6 perkara. Tapi kalau kita cegah, kalau benda tu tak boleh kita cegah, Nabi kata apa? Kana haqqan 'ala Allah. Menjadi suatu hak ke atas Allah. Maknanya menjadi suatu tanggungjawab bagi Allah Ta'ala untuk Allah merdekakan hamba tu daripada api neraka. Allahu Akbar. Untungnya, ya, jangan kita mengiyakan apa yang orang fitnah. Jangan kita memberi support kepada orang yang menyebarkan berita palsu ataupun umpatan, mengadu domba. Jangan kita terbabit dengan hal ini. Selain daripada kena azab kubur, dalam hadis orang mengumpat ini, an-namimah, yamshi bin namimah, Nabi sebut, kena azab kubur dengan orang yang istinja tak betul. Kemudian dalam masa yang sama juga, Allah akan buka aib kita di dunia dan di hari akhirat. Yang ni pun jangan. Tapi yang lebih malang lagi, saya nak tambah kat sini. Tadi Nabi sebut, orang yang buka aib orang lain, atau orang yang cegah orang lain jangan buka aib orang lain. Kita jangan buka aib orang lain, atau jangan kita kena cegah orang lain daripada buka aib orang lain. Tapi yang lebih teruk sekarang ni, zaman sekarang ni lebih dahsyat. Bukannya orang aibkan orang lain saja, orang tu aibkan diri dia. Dia cerita dia tak semayang, dia cerita dia ni siapa, dia tunjuk dosa yang dia buat, dia bangga dengan dosa yang dia buat. La haula wala quwwata illa billah. Dia bangga dengan mungkar yang dia buat. Dia boleh mempersendakan dosa yang dia buat. Uish, ini lagi bahaya. Kalau Nabi cakap orang yang tutup aib orang lain pun dapat hindar daripada neraka, orang yang tutup aib dia sendiri, dia tak cerita kat orang lain, dia tahu Allah Ta'ala saja yang tahu, dia jaga aib dia, dengan keinsafan itu dia segera bertaubat dengan menutup aib dirinya sendiri, dia juga boleh mendapat pembebasan daripada api neraka. Tapi orang yang pergi cerita, saya dulu buat macam ni, dia tayangkan apa benda dosa secara live, orang boleh tonton dengan live tanpa rasa segan silu. Orang dia sebut tentang batang tubuh dia, dia lagi rasa seronok kerana orang gairah dengan apa yang dia buat. La ilaha illallah. Ini sangat bahaya kerana dia mengiktiraf kemungkaran, dia berbangga dengan kemungkaran yang dia buat, ya. Sedangkan Nabi kata kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku ni Allah masih maaf. Maaf tu bukannya tak berdosa, maksudnya Allah maafkan tak turun bala, melainkan Allah tak maaf, Allah akan turun bala
bila dia buat terang-terangan. Kalau dia buat dosa tapi sembunyi-sembunyi, Allah tak maaf, dia berdosa. Cuma bezanya Allah tak turun bala. Bila dia buat secara public, Allah akan turunkan bala jika tidak ada orang yang mencegahnya, mengingkarinya atau menasihatinya. Ya. Baik, sebab itu kita kena hati-hati dekat situ, ya. Baik. Saya rasa sekadar itu perkongsian yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Cuma sebagai penutupnya, saya nak kongsi doa minta berlindung daripada mengumpat. Ada 6 perkara yang saya sebut tadi, benda yang dibenarkan dalam umpatan ni. Saya secara ringkas, ya, saya sebut. Pertama, dengan tujuan untuk memperkenalkan individu. Itu boleh. Siapa Fulan bin Fulan? Adalah orang yang terlibat dengan kes sekian-sekian. Itu boleh untuk memperkenalkan orang itu. Atau siapa orang itu? Adalah yang rendah-rendah, pendek-pendek tu, yang gelap-gelap tu. Kita cakap macam tu. Yang tu tak dikira mengumpat, ya. Tapi jangan lebih-lebih pula. Dah lah pendek, lembab pula. Jangan tambah-tambah pula. Sekadar bagi orang kenal, okey, cukup, ya. Yang kedua, dibolehkan dan dia tak termasuk dalam mengumpat adalah jika orang tu buat fasik, buat maksiat secara terang-terangan. Dia jelaskan dosanya terang-terangan. Bila orang kita cerita tentang dia, itu tak dikira mengumpat. Sebab semua orang tahu. Sebab dia buat dosa tu dengan depan public. Dia nak orang tahu. Jadi bila kita cerita tentang dia, tak mengumpat lah, sebab dia nak orang tahu. Memang agama kata tu tak masuk dalam umpatan. Tu yang kedua. Yang ketiga, tak masuk dalam umpatan kalau kita nak mengangkat kezaliman. Kita dizalimi. Kita nak cerita orang yang buat zalim kat kita. Contoh, orang tipu perniagaan kita. Kita pun post dekat Facebook ke, Instagram ke, berhati-hati dengan syarikat ini, saya telah ditipu, ini bukti saya ditipu. Yang tu tak dikira mengumpat. Tak boleh orang tu kata, jangan percaya tuan, ini semua mengumpat, ini semua fitnah. Tak. Kalau ada bukti, benar bukti dia, itu tak dikira mengumpat, ya. Yang keempat, untuk mencegah mungkar, ya, iaitu kita membuat laporan untuk mencegah mungkar. Macam kita beritahu kat polis ada penjenayah. Tak bolehlah penjenayah kata kat polis, janganlah percaya orang tu mengumpat saya tu. Tak boleh. Kerana kita nak memberi laporan untuk kemungkaran itu dicegah. Itu juga tak dikira membuka aib dan tak dikira juga untuk mengumpat. Tapi dengan syarat kemungkaran yang dia buat tu jelaslah. Bukannya dia buat seorang-seorang dalam bilik. Contoh, dia dalam bilik rumah dia tak puasa bulan Ramadan, ya. Sebagai ulama kata boleh cegah mungkar macam tu. Tapi sebahagiannya ulama kata kita cegah dengan secara tertutup. Kalau dosa tertutup, cegah dengan secara tertutup. Nasihat dia dulu. Tapi kalau orang yang buka puasa bulan Ramadan makan kat restoran, jelas-jelas dekat depan public awam, iaitu kita kena panggil pihak berkuasa lah. Kalau dekat rumah, tak payahlah panggil pihak berkuasa. Kita sendirilah cegah, ya. Baik. Kerana kita nak jaga aib dia dan nak sihat dia. Okey, seterusnya, yang keempat, yang keberapa dah? Allah. Apa ni tadi? Memperkenalkan, kemudian untuk orang yang buat terang-terangan, kemudian untuk mencegah kemungkaran. Yang keempat, okey, betul. Yang keempat yang dibenarkan oleh agama ini adalah untuk orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi untuk mempertahankan dirinya, ya. Contoh, isteri kena tampar dengan suami. Dia pun cerita dekat hakim, saya kena pukul dengan suami saya. Takkan hakim kata, jangan mengumpat suami kamu, pergi balik. Tak, dia dizalimi. Itu yang keempat. Yang kelima yang diboleh juga termasuk di dalam umpatan. Sekejap, ya. Sekejap, ya, ada SMS je. Call. Okey, baik. Kita balik semula pada tajuk kita tadi. Termasuk juga yang disebut oleh ulama, iaitu untuk tahzir, memberikan peringatan. Tahzir ni boleh. Contoh, kita kata berhati-hati dengan Fulan bin Fulan kerana dia sudah terlibat dengan banyak kes jenayah,
ya, dan belum terbukti yang dia ni sudah bertaubat. Kita nak tahzir, suruh orang berhati-hati, berwaspada, macam polis letak gambar penjenayah, kalau nampak dia ni hati-hati, dia ni merompak. Yang terakhir, yang keenam, istifta. Istifta tu kita nak minta fatwa, nak minta counselling. Kita jumpa kaunselor, kita kata macam mana tuan, anak saya ni ada masalah macam ni. Itu kita tak dikira mengaibkan anak kita, tapi dia dikira sebagai kita nak mendapatkan solusi, ya. Tapi janganlah minta kaunseling tu dekat public, kena tanya pada badan yang berwajib tu, orang yang pakar tu, ya. Jangan minta public kat orang awam. Orang awam bukan semuanya pakar nak bagi solusi. Jadi pada orang yang sepatutnya. Baik. Dan akhirnya, sebagai penutup, sebab kita nak jam 11 dah, saya nak kongsikan doa untuk berlindung, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengumpat. Ya. Ada satu doa ni, mana tadi saya cari. Okey. Doa untuk memelihara daripada supaya memelihara lidah daripada suka mengumpat, ya, ataupun suka mencerca dan sebagainya. Ingat saya ada ajar beberapa doa sebelum ni, ya. Allahumma ja'al kitabi fi 'illiyin wahfaz lisani 'anil 'alamin. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ja'al kitabi fi 'illiyin wahfaz lisani 'anil 'alamin. Ini doa yang diamalkan oleh para ulama-ulama yang silam. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah buku suratan amalanku di 'illiyin, di tempat yang tertinggi, dan peliharakanlah lidahku daripada menyakiti seluruh umat manusia, seluruh alam ni, seluruh manusia. Maknanya ulama letakkan kitab buku catatan amalan kita ni, dia jadi baik tak baik bergantung pada perkataan setiap hari yang kita ucapkan. Kalau lebih baik perkataan banyak baik yang kita ucapkan, insya-Allah buku amalan kita akan jadi lebih baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja dahulu pada pagi ini. Terima kasih kepada yang menonton daripada awal sehingga akhir. Saya mohon untuk terus kongsikan pada rakan-rakan yang lain di grup-grup WhatsApp dan juga grup Instagram dan sebagainya, supaya yang lain juga dapat mengambil manfaat daripada tajuk yang kita kongsikan pada pagi ini. Jazakumullah khairal jazak. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata, terguris hati dan perasaan. Saya minta ampun, minta maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi warahmatullahi wabarakatuh.